Tes cubaan suara 1 2 3 cubaan suara. Wow. Saya tak sempat nak cakap apa-apa, dah banyak sangat chat saya nampak tu. Alright, apa khabar semua Plusian Form 1 sir? Boleh tak sir nak semua orang cakap hi sir dekat ruangan chat dekat bawah tu, boleh ke? Wow, okey. Hi sir. Wow, banyaknya chat awak, banyaknya. Semua orang dah excited ke nak belajar kita punya seminar ilmu free kita? Wow. Okey, sangat meriah Saya boleh katakan sangat meriah dekat ruangan chat tu. Alright, 187, 100 dekat hampir 200 pasien-pasien. Okey. Alright, dan saya ucapkan selamat petang, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pasien-pasien Form 1 yang saya kasihi semua, yang saya sayang sangat-sangat semua. Okey, dan saya percaya dekat dalam kelas ni juga bukan sahaja pasien sahaja ada, mungkin ada segelintir daripada kawan-kawan yang lain, daripada tingkatan 1 yang lain yang datang daripada mungkin sahaja nak join, nak tengok macam mana seminar ilmu free ni berlangsung kan. Mungkin ada yang kawannya adalah pasien ajak kan, jomlah join seminar Sir Firdaus petang ni. Mungkin ada juga. Alright, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi luangkan masa anda untuk join juga kita punya seminar petang ini. Okey, jadi yang pertama sekali, kalau boleh buka kamera tu, bukalah kamera. Janganlah sombong sangat janganlah sombong sangat. Saya nampak Biha Creek masih lagi berada di luar rumah Hari tu kita ada seminar pun duduk kat luar, hari ni pun duduk kat luar lagi Biha kan. Okay, saya nampak Danish, apa khabar Danish? Danish makan apa tu? Makan tak ajak. Okay, saya nampak Kasih, Nazrul, apa khabar Nazrul? Zahra, hai Zahra. Amalin Fatihah, hai. Afnan, apa khabar Afnan? Adam Iskandar, Syahir, Nurul Nadira. Pergi mana Nurul Nadira? Jalan? Oh, syoknya jalan hati-hati kat perjalanan Putri Fatin Amanda, apa khabar Fatin? Alright, saya harap semua orang dalam keadaan yang baik. Saya harap semua orang dalam keadaan sihat walafiat. Okay, Ryan pun ada juga. Apa khabar Ryan? Dan semua pelajar-pelajar saya, kalau boleh buat kamera, bukalah kamera kan. Okay, so sihat ke sir? Sihat, Alhamdulillah. 252. Selamat datang kepada seminar ilmu free. Okay, saya rasa borak panjang pun tak guna. Okay, apa lagi nak dibualkan? Marilah kita mulakan seminar ilmu free kita. So yang first of all, apa yang saya nak buat, boleh tak kalau saya tutup dulu chat, boleh tak? Saya akan buka chat kejap lagi semasa soal jawab, tetapi buat masa ni saya akan tutup dulu chat. So boleh? Boleh, supaya tak ganggu kawan-kawan kita yang lain, mungkin ada yang nak belajar. Dan kat sini saya nak bagi sedikit peringatan kepada student-student Form 1 semua. Make sure you all prepare dalam keadaan yang bersedia untuk belajar. Mungkin ada yang nak ambil buku nota ke, mungkin nak ambil buku conteng ke kan. Ketaka ajang ke test pack ke, dipersilakan. Ini adalah masanya awak boleh ambil dan juga prepare buat masa sekarang ni. Sebagi masa dalam 2 minit, okay. Awak nak prepare segalanya. Mungkin ada yang tengah print nota, okay, tak ada masalah, boleh sahaja. Okay. Wow. Rambut baru biasalah kan, Gen Z kan. Rambut-rambut Gen Z sekarang ni kan. So ada kena kan, nampak macam 13 juga ke, macam Form 1 ke? Tak Okay. Alright, kita sama sikit kat sini Okay. Hari tu, minggu lepas, kita dah pun buat sedikit ilmu free yang mana kita bercerita, sudah kongsikan. Mungkin ada yang join, mungkin ada yang tak join. Okay, bukan nota yang ini. Okay. Minggu lepas pun kita ada bincangkan, dan kalau awak ingat lagi kita bincangkan berkenaan tentang apa, kita bincangkan, kalau awak ingat lagi lah, okay, seminar ilmu free yang the previous one sebelum ni. Minggu lepas kita ada. Dan saya percaya ramai di kalangan awak, majoriti di kalangan awak join. Tapi yang tak join, it's okay, tak apa. Tak ada masalah pun. Okay, dalam sesi sebelum ni, okay, masih lagi Form 1 sejarah. Okay, apa yang saya kongsikan simple je lah. Saya hanya keluarkan silibus daripada buku teks tu, yang ada kat isi kandungan indeks awak tu, saya bentangkan. Dan saya kongsikan dengan kawan-kawan yang lain, iaitu daripada bab 1 sampailah bab 8. Yang mana ramai pasien-pasien ataupun ramai student-student Form 1 ni, dia kata dekat saya, sebanyaklah sir. Kan, nak belajar bab 1 sampai bab apa ni banyak. Tapi lepas dia join je seminar ilmu free, dia kata dekat saya, lah sir,
Barulah saya tahu. Kalaulah saya tahu daripada awal, saya belajar dah dengan Sir, rupa-rupanya tak banyak mana pun. Daripada bab 1 sampailah bab 8, rupa-rupanya ada 2 pecahan sahaja. Yang mana bab 1 sampai bab 3 mengenali sejarah, zaman air batu, zaman prasejarah adalah sejarah awal dunia. Kita belajar tentang sejarah awal dunia. Macam mana zaman Ice Age, macam mana zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, zaman logam kan. Ha. And then daripada bab 4 sampailah bab 8, rupa-rupanya semua ada satu perkataan, iaitu tidak lain dan tidak bukan perkataan tamadun. Okey, jadi apa yang saya kongsikan minggu lepas, kita banyak buat soalan esei. Okey, macam mana nak jawab soalan bab 2 misalnya. Dan saya kongsikan juga, walaupun kita tak sempat masuk bab 3, tapi saya kongsikan juga beberapa perkara-perkara penting di dalam bab 3. Okey, jadi begitu juga dengan seminar hari ini. Yang mana kalau kita dah bincang tentang sejarah awal dunia, agak-agak hari ni saya nak bincang tentang apa? Agak-agak hari ni kita nak bincang tentang apa? Okey, hari ni kita nak bincangkan berkenaan tentang tamadun. Okey. Dan saya akan ambil dua bab yang penting, iaitu bab 4 dan juga bab 5 yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Tapi sebelum kita nak bincangkan, saya rasa lebih elok dan juga moleknya kalau kita mulakan dulu seminar kita ni, okey, petang ni, dengan bacaan doa bagi memberkati majlis ilmu kita supaya kita dapat belajar dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang baik, dan juga seharap semuanya, teknikal dan sebagainya, semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Jadi saya mempersilakan wakil kita, macam biasa Ryan, okey, boleh mulakan kelas dengan bacaan doa. Ryan ni salah seorang daripada Prasyensya saya juga. Setiap minggu dalam kelas, dialah antara yang rajin baca doa untuk kelas saya. Okey, dipersilakan Ryan, saya unmute-kan awak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ryan. Okey, sebelum tu saya nak tanyalah, sebelum tu kan, um, kita juga nak sedekahkan Al-Fatihah kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan Pantai Timur. Okey, kita mendoakan kawan-kawan kita yang berada di Pantai Timur supaya dipermudahkan segala urusan. Dan boleh tak saya nak tahu, ada tak pelasian-pelasian ataupun student-student form 1 dalam kelas ilmu Fraser ni adalah daripada Pantai Timur? Jap saya buka chat sekejap. Ada tak yang daripada Pantai Timur yang terkesan dengan banjir? Ada ke? Yang memang kawasan itu memang banjir, ada ke? Cuba komen sikit kat bawah ni. Kelantan saya, bukan saya. Bukan saya tu tak payahlah. Saya dari Selangor. Selangor tak banjir, dik. Selangor tak banjir. Kelantan dengan Terengganu je. Oh, ada juga. Ada. Saya Terengganu, Alia. Okey, saya Terengganu nak air. Hafiz, nanti datang masa ambil air semata-mata ambil air sanggup Hafiz jauh datang. Kalau nak tahu dulu saya duduk Selangor. Nah, sekarang ni saya kat Pulau Pinang. Dulu saya duduk Selangor pun adalah juga masalah krisis air. Tapi air ni penting nak mandi, nak cuci baju kita kan, nak ambil uduk, nak minum. Jadi air ni sangat-sangat penting. Jadi bagi kawan-kawan yang lain, hargailah air yang ada, janganlah membazir. Pipe terbuka ke, tutuplah air tu. Sebab kawan-kawan kita yang kat Kelantan dan juga Terengganu sangat memerlukan. Bayangkan, banjir kan, rumah masuk air, habis sofa-sofa, TV semua rosak. Okey? Jauhnya Pening biasalah kan, kita hidup merantau ni. Okay, so tutup dulu chat. Okay, ramai yang berkongsi kan. Okay. Alright, so nak tanya, semua orang dah ready ke? Awak semua dah ready nak belajar ni? Dengan 1 jam tu tak lama pun. Pukul 3 sekarang ni dah 39 minit. Nak ke pukul 4 ni, saya boleh jamin awak akan cakap, lah, dah habis dah. Alah, cepatnya. Okay, saya harap semua orang get ready. Okay, first, sejarah tingkatan 1, macam sekali lagi saya cakap, okay, apa yang kita nak pergi hari ni adalah kita nak attack kepada soalan. Okay, dalam peperiksaan, ni saya nak bagi tahu juga format format peperiksaan, sebab awak semua bakal menghadapi peperiksaan dan saya percaya awak semua dah belajar dah sebenarnya. Awak semua ni dah belajar dah. Saya boleh jamin lah 100% awak semua dah tahu dah bab 1, bab 2, bab 3 sampailah bab 8. Tak banyak pun, mungkin sebahagian tu awak dah tahu juga. Bukan awak nothing tak tahu langsung. Ke ada yang tak tahu langsung?
Tahu sir, tahu. Okey, good. Okey. Tapi bila saya bercakap tentang format peperiksaan, masih lagi ada tanya sir. Sir, kita ada ke PT3 sir? Kita ada lagi ke peperiksaan sir? PT3 dah tak ada lagi. Tapi saya nak tanya pelajar-pelajar formal ataupun pelajar-pelajar formal sir ni, awak ada tak peperiksaan akhir tahun? Ada tak peperiksaan akhir tahun? Ada, semestinya ada. Walaupun bukan bulan 12 lah, kan katakan bulan 12 tak ada exam sir. Tapi bulan 1 nanti, Januari 2023 ataupun bulan Februari 2023, awak akan menghadapi peperiksaan tak? Akan menghadapi peperiksaan. Dan apa yang ada dalam peperiksaan tu? Dia mestilah akan ada beberapa bahagian, misalnya adalah bahagian soalan objektif. Bahagian objektif, selalunya bahagian objektif ni bahagian A lah. Bahagian objektif kan. Akan ada bahagian objektif. Akan ada juga bahagian soalan subjektif dan juga soalan esei. Selalunya adalah, tapi saya tak pasti, bergantung juga kepada pihak sekolah sama ada objektif sahaja ke, objektif dan subjektif ke, objektif subjektif esei ke. Tapi selalunya ketiga-tiga ni akan ada kerana di dalam peperiksaan PT3 memang ada pun objektif, subjektif dan juga soalan esei. Memang ada pun ketiga-tiga ni. Okey. Dan apa yang saya boleh kata adalah awak memerlukan latihan. Apa dia sir? Awak memerlukan latihan. Latihan ni nak kena tunggu cikgu sekolah bagi barulah latihan. Itulah latihan saya sir. Ataupun nak kena tunggu sir yang bagi ke, itu ke latihan? Tidak. Latihan ni adalah inisiatif sendiri. Awak ambil mana-mana soalan yang awak ada ke, awak try buat sendiri. Dan awak compare jawapan awak betul ataupun salah. Itu adalah latihan. Alright. Okay. Soalan objektif ni adalah soalan pilihan jawapan je lah. Awak kena bulatkan, awak tahu kan, ada pilih A, B ataupun C ataupun D, ada pilihan jawapan. Kan, ada pilihan jawapan. Kat sini lah awak suka soalan favourite awak kan. Saya suka tembak-tembak sir. Kan, aktiviti saya tembak-tembak kan. Yang mana satukah yang betul, bulat C. Betul pula tu kan. Kena pula kan. Okay, so jangan buat macam tu. Baca soalan betul-betul dan jawab soalan betul-betul. Okay. Cari mana keyword dia, apa kata kunci dia. Okay. Alright. Kalau soalan subjektif pula, awak kena isi tempat kosong. Soalan ni adalah awak kena isi tempat kosong. Ada tak pilihan jawapan diberikan? Ada ke pilihan jawapan diberikan? Tiada. Selalunya tiada. Tetapi ada juga beberapa soalan, okay, yang dia dah bagi dah jawapan dekat atas tu, awak perlu isikan saja. Itu bertuah lah. Okay. Bagaimana pula dengan soalan esei? Soalan esei ni awak kena ni lah, biasanya soalan esei dia akan nyatakan. Kan, awak kena nyatakan. Ataupun awak kena huraikan. Ataupun awak kena terangkan. Kan, awak kena terangkan. Okay. Ataupun ada juga soalan-soalan yang berbentuk kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, misalnya pada pendapat anda. Kan ada kan? Pada pendapat anda. Soalan macam ni pun ada. So, awak kena jawab lah. Selalunya soalan pada pendapat anda ni adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan kebat. Tapi jangan risaulah, soalan biasanya tak banyak pun. Okay, biasanya mungkin dia akan ada anak-anak soalan dekat soalan esei ni. Misalnya, soalan 1 ada soalan 1A, soalan 1B, soalan 1C. Dan juga soalan 1A dengan 1B ni selalunya, saya tak kata memang selalunya memang ada dekat dalam buku teks, ada dekat dalam buku teks. Selalunya soalan C ni adalah soalan kebat. Selalunya. Selalunya. And of course lah, biasanya soalan A ni biasanya soalan yang senang lah. Nyatakan zaman yang bahasa saya dia. Nyatakan zaman semasa prasejarah. So kena bagilah, dia bagi lawak kan. Misalnya dia bagi dekat awak 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman, 4 Roman. Dia minta lah zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik, zaman logam, 4 markah. Misalnya macam tu. Kan ada kan? Okey. Boleh tak yang ni? So saya harap sangat-sangat awak gunakan masa yang ada ni untuk awak buat latihan. Boleh? Dah tahu dah format macam mana? Saya ulang sekali lagi, format peperiksaan kebiasaannya kita akan ada soalan objektif. Okey. Soalan yang awak kena pilih lah A, B, C, D. Okey. Kemudian akan ada soalan subjektif, awak kena isi tempat kosong dan juga soalan esei.
Okay, esei ni tak perlu pun padat era marca padat ini, tak payah. Just straight to the point sahaja. Okay. Alright, saya baca sekejap soalan. Ada yang tanya, kalau soalan kebat 6 markah kena bagi berapa isi? Okay, untuk isi sebabkan ada yang tanya okay, selalunya kalau nyatakan ataupun berikan, awak just straight je terus bagi apa yang dia nak. Macam tadi tu saya cakap kan, nyatakan 4 zaman, bagi je 4 zaman tu. Tapi kalau soalan itu adalah huraikan, terangkan, dengar betul-betul. Soalan tu adalah huraikan, terangkan, awak kena bezakan isi dan juga huraian. Maksudnya akan ada soalan yang akan ada isi dan awak kena bagi huraian. Dan awak kena tengok setiap soalan ini dah ada pemarkahan, betul? Markah dah pun ada. So kena berilah markah di situ. So bukan beri markah lah, maksudnya tengok markah dia berapa. Andai kata 4 markah, andai kata 4 markah, 4 markah katakan. 4 markah. Berapa isi, berapa huraian? 2 isi, 2 huraian. Maksudnya isi 1 huraian dia. Isi 2 huraian dia. Kalau katakan 6 markah, 3 lah. 3 isi, 3 huraian. Okay? Dia selalunya 2 markah. Kalau huraikan mungkin 4 markah ataupun 6 markah. 8 markah tu jarang lah. Okay? So bezakan. Berapa isi, berapa huraian. Dan mestikan ada isi dan juga huraian. Untuk isi, awak wajib hafal. So ulang sekali lagi. Untuk isi, awak wajib hafal. Untuk huraian tak semestinya awak kena hafal. Awak boleh bagi huraian yang mana kenalah dengan isi tu. Sebagai contoh. Misalnya soalan tanya dekat awak tentang tentang tamadun, ciri-ciri tamadun India misalnya. Ciri-ciri tamadun India. So isi dia awak kena bagilah apa dia, perluasan kuasa isi dia. So apa huraian dia? Huraian dia, India meluaskan kuasa dengan tentera bergajah, tentera infanteri, tentera berkuda. Macam tu lah. Faham tak? Itu adalah huraian awak. Selain itu, abang cakap lah juga adanya kewangan yang kukuh. Kewangan tu untuk apa? Untuk menjaga makanan, minuman untuk tentera-tentera untuk meluaskan kuasa. Misalnya begitu. Okay? Perbenderaan negara. Jadi isi memang kena hafal. Tapi huraian tak semestinya. Kalau awak tak hafal pun tak apa. Janji awak ada keyword dia, ada key point dia. Okay, setakat ni faham tak kat sini? Okay, saya rasa saya tak nak bincang tentang format. Format ni saya nak just bagi tahu je dekat awak supaya awak take note untuk awak jawab peperiksaan nanti. Okay? Boleh? Berapa macam mana nak dapat markah? Setiap sekolah lain-lain dia punya pemarkahan dia. Dia tak macam PT3. PT3 semua dia ada spesifik lah. Maksudnya semua adalah sama. Tapi disebabkan nak sekolah awak yang menguruskan awak punya peperiksaan, jadi berbeza lah. Okay. Jadi sekarang ni saya nak masuk dekat satu bahagian. Okay, ni dah ke ada nak screenshot ke? Saya nak screenshot sir. Okay, alright. Boleh. Okay, cepat. Siapa-siapa nak screenshot? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Agak-agak awak lah kan. Objektif, subjektif dengan esei. Mana paling susah? Awak rasalah. Esei. Objektif? Serius lah, objektif susah. Saya rasa objektif ni dia akan jadi susah dekat student-student asrama. Serius talk saya cakap. Saya dah selalu mengajar kan. Saya tahulah, student asrama dia akan rasa objektif ni susah. Sebab apa tau? Sebab student asrama diorang sangat hebat menghafal. Subjektif, bukanlah saya cakap student harian ni tak hebat. Student harian sangat hebat. Okay, tetapi student asrama ni dia kuat hafal tau. Diorang memang rajin hafal. Diorang duduk prep semua kan. Jadi bila dia senang hafal, subjektif dengan esei ni boleh lah kan. Tapi objektif ni dia akan ada overthinking sikit. Ke D Mana satu ni? Dia overthinking sikit. Okay, so sekali lagi saya cakap buat latihan lah. Banyakkan latihan. Okay. So habis 10 minit yang pertama tadi saya dah cerita tentang format. Okay, sekarang ni saya nak masuk pula tentang bahagian tamadun. Okay, kita dah cerita tentang sejarah awal sebelum ni dalam seminar ilmu free sebelum ni, dan hari ni saya nak fokuskan kepada tamadun. Tapi sebelum kita nak menjawab latihan, ini adalah latihan berbentuk subjektif. Boleh tulis kat atas tu. Hari ni yang saya nak membawakan kepada anda semua adalah subjektif. Dan kita nak tengok beberapa bentuk subjektif. Subjektif ni dia bukan hanya ada satu bentuk saja, dia ada pelbagai bentuk. Okay, soalan subjektif ni dia ada pelbagai bentuk. Macam-macam bentuk dia ada. Dia boleh jadi soalan tu macam ni, tempat kosong, kena isi kan. Dia boleh jadi memang macam ni, macam peta minda ni, just awak perlu isikan. Boleh
Tak mustahil keluar dalam peperiksaan awak. Dia boleh jadi juga keluar lagu ni. Lagu ni bukan lagu tu lagu ni. Okey. Dan dia boleh keluar juga dalam bentuk macam ni, hierarki. Okey. Dan juga adalah juga soalan dia yang standard macam ni lah. Macam ni pun ada juga. Okey. Dan yang kebiasaannya adalah begini, kebiasaannya. So nampak perbezaan bentuk-bentuk soalan subjektif Okey, kita nak try siapkan semua. Tapi sebelum tu, boleh tak saya nak tahu, apakah maksud tamadun? Nak semua orang bagi jawapan dekat ruangan chat, saya nak baca. Semua orang tolong type dekat bahagian bawah ni, saya nak baca. Civitas, bandar atau kota, civilization, salah silap. Okey, saya buka chat lah biar semua orang nampak 400 Wow, sangat ramai student-student yang join. Terima kasih yang join. Jap saya buka chat jap supaya awak nampak lah. Okey, kita tengok sama-sama. Bagi jawapan awak kat ruangan chat, saya nak baca. Dan kawan-kawan lain pun nak baca juga. Perubahan, bandar atau kota, suatu pencapaian, maju, peradaban. Okey, macam-macam yang awak dapat Okey, pencapaian tertinggi oleh sesuatu masyarakat. Bandar atau kota, kemajuan. Negara kota uruk. Okey, suatu peradaban. Kenapa berbeza? Kenapa semua orang tak sama ni? Kenapa saya tak nampak satu jawapan yang sama? Kenapa jawapan awak berbeza-beza Hadarah. Proses meningkatkan kehidupan manusia. Dahsyat. Macam pendidikan agama Islam dah. Meningkatkan kemajuan. Pendapat orang berbeza-beza tu bukan jawapan Camelia. Pendapat orang berbeza-beza. Faham? Tahap kemajuan. Perkembangan dalam ekonomi, pentadbiran dan sosial. Okey. Polis. Adam. Polis Wow. Polis entry 1 tu jaga. Okey. Alright, banyak jawapan saya dapat. Okey, saya tutup dulu chat. Okey. Terima kasih yang respon. Nampak awak sangat berminat dan juga awak sangat bersemangat. Okey, maksud tamadun, kalau awak buka buku teks, apa yang buku teks kata? Buku teks akan cakap dekat awak, maksud tamadun adalah suatu pencapaian tertinggi. Tulis kat mana-mana. Kalau awak buka buku teks kata apa? Tamadun adalah suatu pencapaian tertinggi. Tulis ambil kat mana-mana tulis. Tertinggi, satu pencapaian tertinggi di dalam pelbagai bidang. Suatu pencapaian tertinggi di dalam pelbagai bidang. Di dalam pelbagai bidang oleh sesuatu masyarakat. Oleh sesuatu masyarakat. Masyarakat, bukan masyarakat. Risau. Masyarakat. Masyarakat. Okey, mantap. Saya pun tak tahulah apa saya salin je saya pun tak faham tapi saya setuju. Saya pun tak faham tapi saya setuju Ada macam tu Okey, tak apa, tulis dulu. Bergegar pula TV ni. Tulis dulu. Suatu pencapaian tertinggi di dalam pelbagai bidang oleh sesuatu masyarakat. Saya nak tanya soalan lah kan. Pelajar-pelajar form 1 ataupun student-student form 1 semua, okey. Bila waktu petang kan, awak tengok mak ayah awak balik kerja kan, naik kereta kan, siapa yang duduk bandar tahulah macam mana perasaan dia kan. Jam tak kan? Jam kan, jalan raya sangat jam kan, penuh dengan kereta ni. Kereta, motor, van, lori semua ada kat jalan ni sampai jam. Lagi-lagi nak ambil awak sekolah kalau sesi petang, jam dia tu tak boleh nak borak lah. Mau sampai rumah tu time maghrib pun tak tahu belum sampai lagi tak kan. Betul memang Okey. Saya nak tanya, dalam kereta-kereta yang ada orang tu semua tu baru balik daripada mana? Baru balik dari kerja balik kerja. Awak setujulah ramai yang baru balik kerja, office dan sebagainya. Adakah semua orang dekat dalam kereta tu mempunyai pekerjaan yang sama? Semua tu cikgu ke? Semua cikgu? Tak kan? Ada cikgu, kan? Ada guru, ada engineer, jurutera, ada arkitek, ada doktor baru balik kerja, ada peguam, ada peniaga, ada businessman.
Jadi macam-macam pekerjaan yang ada kan, dan mereka semua ni tinggal di mana? Tinggal di dalam satu kawasan. Jadi ini yang dimaksudkan, apakah itu tamadun? Suatu pencapaian tertinggi. Pencapaian tertinggi tu adalah kita mencapai satu kehidupan yang sangat terbaik dalam di dalam pelbagai bidang. Apa yang dimasukkan dalam pelbagai bidang tu? Tak kisahlah bidang teknologi, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang bahasa dan tulisan. Semuanya kita mencapai dalam yang paling terbaik sekali. Okey, oleh sesuatu masyarakat, dalam satu masyarakat. Dan dalam erti kata mudah, ini adalah merujuk kepada bandar atau kota. Tuliskan lagi dekat tepi ni, dalam erti kata mudah, bandar atau kota. So akan fahamlah. So orang yang duduk dekat bandar dengan kota ni, seorang je ke duduk kat bandar dengan kota ni? Mestilah ramai kan duduk dekat bandar ataupun kota. Dan orang yang duduk dekat bandar ataupun kota ni, orang ni tak bekerja ke? Semua orang, kebanyakannya, majoritinya adalah orang-orang yang bekerja. Bila dia bekerja, dia pandai tak dalam bidang dia? Mestilah pandai kan? Macam awak pergi jumpa dengan engineer, jurutera. Mestilah dia pandai kan bidang dia kan? Tapi kalau awak suruh jurutera tu memasak, belum tentu dia tahu sebab itu bukan bidang dia. Tapi kalau awak suruh chef yang memasak, mestilah dia pakar sebab itu adalah bidang dia. Jadi di dalam satu bandar, dalam satu kota, ada ramai orang dan kebanyakan orang ni dia pakar dalam bidang masing-masing. Dan itulah merujuk kepada tamadun. Faham kat sini? Jelas kat sini? So apakah itu maksud tamadun? Saya nak awak hafal perkataan yang ini. Suatu pencapaian tertinggi di dalam pelbagai bidang oleh sesuatu masyarakat. Dalam erti kata mudahnya apa? Bandar atau kota. Okey. Dan kat sini saya nak pisahkanlah bab 4 dengan bab 5. Dengar baik-baik. Ada yang confuse lagi. So apa beza bab 4? Apa beza bab 5? Dalam bab 4, dalam bab 4, apa yang awak belajar sebenarnya? Awak belajar tentang mengenali tamadun. Bab 4 mengenali tamadun. Mengenali tamadun. Mengenali tamadun. Dalam bab 5 pula, awak belajar tentang tamadun awal dunia. Jadi jangan sesekali awak confuse. Jangan sesekali awak tertukar. Ramai pelajar-pelajar yang dia confuse bab 5 dengan bab 4 ni. Ni saya tunjuk kat sini. Bab 4 mengenali tamadun. Bab 5 tamadun awal dunia. Tamadun awal dunia. Apa beza dua bab ni? Beza dia. Dalam bab 4, awak sebenarnya belajar tentang apakah itu maksud tamadun. Awak akan belajar tentang maksud tamadun. Maksud tamadun. Awak belajar tentang ciri-ciri tamadun. Ciri-ciri tamadun. Dan awak akan tahulah tentang perbezaan tamadun menurut perspektif pandangan barat dan juga tamadun menurut perspektif pandangan Islam. Kan ada beza kan? Itu apa yang awak belajar. Dan juga of course lah maksud tamadun pun ada juga daripada segi bahasa. Maksud tamadun ni pun ada pecahan dia. Satu adalah secara umum yang saya bagi tahu tadi, satu lagi daripada segi bahasa. Tolong tulis kat mana-mana. Satu adalah secara umum, satu lagi daripada segi bahasa. Ada berapa bahasa? Cuba bagi tahu saya sikit yang awak dah pernah belajar. Bahasa Yunani, ada 4 bahasa kan? Bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Yahudi. Ada bahasa Yahudi? Ya Allah, bahasa Yahudi pula dah. Bahasa Melayu. Ingat, bahasa Yunani, bukan Yahudi, Yunani. Bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu. Itu kita nak tengok kejap lagi. Apa beza umum dengan bahasa? Umum ni yang tadi tu lah, satu pencapaian tertinggi manusia dalam pelbagai bidang kan. Tadi tu. Bahasa ni dia lebih spesifik. Menurut pandangan orang Yunani lain, menurut orang pandangan Inggeris lain, orang barat, menurut pandangan Islam ataupun Arab lain sikit, Melayu lain. Bab 5 pula, kat sinilah yang ni nak belajar ciri-ciri lah, nanti kita tengok. Bab 5 pula dia lain dah. Awak dah belajar tentang 4 tamadun awal dunia, 4 tamadun tu. Kat situ lah awak akan belajar. Nanti kejap lagi saya akan bagi tahu apa dia Mesopotamia kan. Awak akan belajar tentang Mesir Purba, Indo semua. Kejap lagi saya tunjukkan juga gambaran. So kita nak tengok kat sini, kita nak cuba isikan kat sini. By the way, sedikit gambar saya nak tunjukkan dekat awak. Macam mana rupa orang yang tinggal di dalam tamadun tu. Inilah dia. Bayangkanlah ada sebuah bandar
dan masyarakat dekat situ dalam kuantiti yang ramai menetap dan tinggal bersama-sama. Dan di sinilah mereka telah pun berhenti hidup secara nomad. Diorang tak hidup berpindah randah lagi dah. Dulu sikit-sikit ada je kematian berlaku kat situ, kena pindah. Ada lagi kematian kena pindah kerana mereka punya kepercayaan orang yang berlaku kematian maksudnya ada bala bencana. Dia tak nak duduk kat situ. Tapi bila manusia dah pun mewujudkan sebuah bandar ataupun kota, nak pindah ke? Tak nak pindah dah lah. Semua duduk kat sini. Hidup bersama-sama. Okay? Macam ni kan nampak dia punya civilization dia kan. Nampak dia punya ketamadunan tu. Okay? Sangat maju. Okay. Alright. Kita sambung lagi. Okay. So kita nak tengok kat sini. Boleh tak kita nak jawab sama-sama? Maksudnya saya bacakan dan saya nak awak bagi jawapan juga boleh? Okay. Boleh sah? Okay, jom kita tengok. Okay, isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. A. Dalam bahasa Yunani. Saya zoom sikit kat situ. Dalam bahasa Yunani, okay, perkataan tamadun diambil daripada perkataan apa? Perkataan apa? Tamadun diambil daripada perkataan. Okay, saya nak awak tulis kat situ daripada perkataan civitas. Civitas. Okay, civitas. Sekejap lagi saya cerita apakah itu. Okay, yang bermaksud bandar atau kota. Jadi bandar atau kota itu adalah civitas. So ingat je dalam bahasa Yunani, okay, perkataan tamadun adalah civitas. Civitas tu apa? Yunani ni apa? Yunani ni sebenarnya adalah sebuah tamadun Greek lah kita panggil kan. Dan diorang memang menetap di Greece. Hari ni adalah negara Greece. Okay. Macam mana rupa tamadun dia? Inilah rupa tamadun dia. Nampak ni? Athens. Awak sebenarnya dah belajar dah dekat dalam. Awak akan belajar. Yang tak belajar lagi, awak akan belajar bab 6. Maksudnya lepas bab 4, bab 5, kan bab 6 kan? Kat sini lah awak akan belajar. Okay, Athens. Saya percaya ramai yang dah belajar lah Athens ni kan. Okay. So ramailah ahli-ahli falsafah, ahli-ahli sejarawan yang muncul semasa zaman ini dan mereka mengatakan tamadun itu adalah civitas dan civitas itu bererti bandar atau kota. Okay. Itu yang ada yang kata polis kan. Akropolis, polis. Polis itu bandar lah, sama lah. Okay. So betul lah yang awak cakap tadi tu kebanyakan adalah jawapan-jawapan yang betul. Okay, kita tengok pula yang kedua B. Okay. Tahap kemajuan. Apa maksud civitas tu? Amirul, civitas itulah bandar atau kota. Dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani. Memanglah kita tak faham kan. Kalau kita jumpa orang Greece, nasi lemak, dia pun tak faham apalah kita cakap ni kan. Sebab kita ada perbezaan bahasa kan. Okay, tahap kemajuan dalam kehidupan masyarakat dicapai dalam pelbagai bidang, iaitu kebudayaan, okay, apa-apa, industri dan sistem kerajaan. Agak-agak awak, apa bidang yang penting sebenarnya? Awak pun belajar dekat dalam subjek kat sekolah awak. Yes, bidang perubatan. Wow, awak belajar perubatan ke? Sains, yes. Sains adalah kajian yang dilakukan. Kan awak belajar kan fotosintesis. Awak belajar macam mana pokok itu boleh dihasilkan kan, macam mana dia boleh bertumbuh, binatang dan sebagainya. Itu sains lah tu. Bayangkan orang zaman dulu beratus tahun nak buat kajian. Kita dah tahu dah apa dia punya result daripada kajian yang ratusan tahun tu. Kita ni beruntung kan. Okey, industri dan sistem kerajaan. Jadi antara bidang-bidang yang penting satu ketika dahulu, inilah dia. Okay, menurut pandangan tamadun Yunani, bahasa Yunani. Okay, C. Dalam bahasa Inggeris, tamadun disebut civilization. Bukan civitas kan? Civilization. Iaitu tahap pembangunan. Pembangunan apa? Siapa yang membangun ni? Manusia. Tahap pembangunan manusia. Okay. Dan organisasi yang dianggap paling maju. Tolong gariskan perkataan paling maju. So, kau tahulah yang paling maju tu merujuk kepada civilization. Dan merangkumi pengetahuan, kepercayaan, moral. Okay. Apa lagi? Seni. Seni pun penting juga semasa zaman Inggeris ni lah, tamadun Inggeris ni. Okay. Undang-undang adat dan kebolehan manusia. Okay, seni pun penting. That's why bila awak tengok kan, kadang-kadang kan awak tengok seni bina Eropah. Pernah tengok seni bina Eropah tak? Pernah tengok tak? Seni bina Eropah. Misalnya kita ada Colosseum, nampak ni?
Kan Colosseum dekat Rom. Ni kat dalam dia ni intipatinya. Nampak tak dia penuh dengan kaya dengan seni kan? Dia penuh dengan architecture dalaman dia. Dulu tempat orang berperang satu ketika dahulu sampai berbunuh-bunuhan tandas awam macam mana mereka buat tandas. Boleh bertegur orang sebelah tu buat apa tu. Okay. And then diorang punya empangan aqueduct kan. Betapa canggih dan masih lagi bertahan dan hari ni menjadi satu kawasan pelancongan. Dan kalau awak pergi Europe hari ni, nak pergi European country, awak boleh pergi tengok sendiri. Awak boleh tengok tak gambar pegang batu tu yang dah lama dah. Sekarang boleh masuk ke sir? Boleh. Tapi semuanya kena ada duit. Semuanya perlukan duit kan. Duit is not everything, but everything need duit. Kan? Okay, diorang buat jalan raya. Ni macam mana Tamadun Yunani punya dia punya apa benteng pertahanan. Jadi betul tak mereka ni memang hidup dengan penuh dengan seni kan, penuh dengan seni. Okey, kemudian apa lagi kita ada di perkataan tamadun dalam bahasa Arab. Come on guys, bahasa Arab apa dia? Ada 3M. Apa? Mudun, Madain, Madana. Ada yang cakap Mekah Madinah je. Mekah Madinah. Mekah Madinah pula dah. Okey. Mudun, Madain, Madana. Mandarin. Bukan Mandarin. Mandarin bahasa Cina ya. Okey. Mudun, Madain, Madana. Mudun, Madain. Okey. Dah tulis dah. Mudun, Madain. Madana. Madana. Okay, mudun madain badana. Apa benda mudun madain badana ni? Mudun madain madana yang bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan apa? Pembukaan bandar. Yes, good, bagus. Pembukaan bandar. Okay, pembukaan bandar ataupun kota. Okay. Jadi orang-orang Islam misalnya kita telah pun diajar, kita telah pun dipupuk. Adakah tamadun itu kita kena ada bangunan yang hebat, bangunan yang tinggi, bangunan yang dahsyat? Ataupun tamadun itu sebenarnya kita hanya perlu ada sifat-sifat terpuji, kita kena ada sifat rohaniah dan lahiriah yang baik, kita bertegur sapa dengan jiran, kita buat aktiviti gotong royong, kita jaga masyarakat kita ni, kita adalah masyarakat yang penyayang, yang prihatin, yang peramah. Kita bantu orang-orang yang kita boleh bantu. Kalau kita tak ada masalah, jiran ataupun orang sekeliling masyarakat kita ni boleh bantu kita. Itu yang dimaksudkan sebagai tamadun menurut pandangan ataupun bahasa Arab. Berbeza kan? Ni contohnya lah. Saya boleh bagi contoh. Ada dua bandar, satu bandar A, satu bandar B. Bandar A ni pembangunan dahsyat, bangunan tinggi-tinggi, pencakar langit, semuanya maju-maju moden. Tapi orang kat situ sombong, berlagak, bongkak, tak tolong seorang pun. Tapi dia anggap tamadun ke? Dia anggap tamadun juga sebab dia maju. Tapi satu lagi ni mungkin kampung je lah, biasa-biasa je. Tapi masyarakat dia sangat penyayang, semuanya sayang each other. So ada dua bandar. Agak-agak awak mana bandar yang awak nak duduk? Awak buatlah pilihan. Kalau awak nak yang hebat-hebat, dahsyat, duduklah sini. Tapi kalau awak nak yang biasa-biasa tapi masyarakatnya seronok, awak rasa gembira duduk kat situ, duduklah satu lagi. Faham tak? Ada dua pandangan kat situ. Okay, alright, seterusnya. Tapi saya nampak hari ni negara Arab pun dah maju kan. Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia semua kan. Ada orang kata tanda-tanda akhir tahun. Tanda-tanda akhir tahun. Bukan akhir zaman, tanda-tanda akhir tahun. Kita dah masuk 2023 kan. Okey, tamadun dalam bahasa Melayu pula ialah sesuatu peradaban yang merujuk kepada pencapaian apa? Pencapaian apa? Pencapaian, kita kat situ, pencapaian kemajuan masyarakat. Kemajuan, maju. Kemajuan masyarakat, okey. Dari segi kebendaan serta pemikiran. Okey, gariskan dua. Dari segi kebendaan serta pemikiran. Sir, betul ke ni? Kebendaan ni materialistik ni. Betul ke kebendaan ni? Kebendaan kan materialistik kan? So, betul ke orang Melayu ni materialistik? Okey, saya bagi contoh. Zaman nenek-nenek ataupun atuk kita kan dekat kampung. Nenek awak, atuk awak dekat kampung. Walaupun orang kata kampung lah kan. Tapi sebenarnya nenek dan atuk awak ni sebenarnya mereka ada harta tak?
Ada harta tak? Adalah kan, diorang ada tanah, diorang ada bendang, diorang ada lembu dan sebagainya. Itu akan menjadi harta tak? Akan menjadi tinggalan tak? Itu adalah kebendaan tak? Dan kita mementingkan tak, dalam Melayu punya tradisi ni, kita mementingkan juga tak kebendaan? Kita juga mementingkan juga, bukanlah tak penting kalau kita semua ni dunia je, tak payahlah kan. Habis tu kita nak tinggal kat mana? Tepi jalan. Kita juga perlu ada harta juga. Okey. Dan juga pemikiran. Kat sinilah maksudnya kita akan ada buah-buah fikir, kita ada intellectual. That's why belajar pun penting. Kena seiring. Maksudnya kerja pun penting, nak cari duit. Belajar pun penting. Dua-dua ni penting, seiring, seimbang. Okay. Dan orang zaman dulu sebenarnya pandai-pandai tau, kalau awak nak tahu. Kan diorang kan ada bahasa-bahasa kiasan diorang kan. Jangan nyanyi kat dapur, time masak. Nanti kahwin dengan orang tua kan. Ada pepatah-pepatah dulu kan. Pernah dengar tak? Jangan duduk atas bantal, nanti punggung bisul. Macam-macam lah. Tu semua mentos je mentos mitos. Bukanlah jangan nyanyi kat dapur nanti kawan tua. Maksudnya nyanyi kat dapur kan. Maksudnya dileka. Orang zaman dulu nak dapatkan beras tu susah tau. Jadi cubalah tiba-tiba bayangkanlah, hangus, dah rugi, dah membazir, dah jadi satu amalan syaitan. Jadi orang zaman dulu tak nak. So dia tegur dengan cara macam tu. Okay? Banyak lagi lah. Yang saya selalu kena dulu, jangan makan banyak tempat, nanti kahwin ramai. Saya dah apa kaitan makan banyak tempat yang kahwin ramai Rupa-rupanya tak nak bersepah kan. Baru tahu, dah besar baru tahu. Okey, so itulah dia. Okey, setakat ni ada apa-apa ke soalan nak tanya saya setakat ni? So ada 4 bahasa kat situ dan saya mengharap untuk awak belajar dan juga buat ulang kajilah bahasa Yunani. Okey, bahasa Inggeris. Okey, bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Ada 4 bahasa. Tolonglah cover dan tengok betul-betul kat situ. Okey? Nak screenshot? Okey, boleh. Siapa nak screenshot? Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Kecekak. Okey dah. Okey, ni pun selalu soalan akan tanya. So tolong bezakan civitas dengan civilization, jangan tertukar. Mudun Madain Madana, bukan Mekah Madinah. Jangan tertukar. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Ciri-ciri tamadun awal dunia. Okay, kita nak tengok kat sini. Ciri-ciri tamadun awal dunia. Ada berapa? Ada 8 ciri-ciri tamadun awal dunia. Kat sini 8 ke 9? 9 kat sini 9. Nak bagi 9 boleh. Okay. Ni dalam buku tak? Dalam buku tak 9 tak silap saya. Okay, kita tengok. Yang pertama, ciri-ciri. Bila saya bercakap tentang ciri-ciri tu, maksudnya apa yang menggambarkan itu adalah tamadun. Kalau tak ada benda tu bukan tamadun. Yang pertama, yang paling penting. Saya nak awak ikut urutan ni. Saya tak nak awak main tulis je kan. Okay, kalau boleh ikut urutan. Okay, yang pertama sebenarnya dia bermula dengan adanya pertanian dan perdagangan. Pertanian dan perdagangan. Tolong tulis. Pertanian dan perdagangan. Okay dah? So zaman dulu mereka memang ada aktiviti pertanian, memang ada aktiviti perdagangan, jual beli. Bermula daripada ekonomi sara hidup je. Kemudian ada tanaman lebih kan, tanam sayur kat belakang, tiba-tiba ada sayur lebih, diorang pun buat sistem barter. Boring hari-hari makan sayur, nak makan ayam lah pula kan. Ayam, tukar dengan orang jual ayam. Okay, lepas tu dah lama barulah ada aktiviti komersial. Okay, seterusnya. Nanti bagi jawapan ni boleh, yang sama semua boleh. Okay, yang kedua, tulis. Sistem pemerintahan. Ramai je yang komen kat situ jawapan lah. Bagus yang komen kat situ. Sistem pemerintahan. Okay, apa lagi kita ada? Sistem pemerintahan ni sistem pentadbiran and of course tamadun mesti kena ada sistem pemerintahan dia. Okay, kemudian apa lagi yang ada? Kita ada pembentukan bandar. Pembentukan bandar. Macam mana bandar nak dibentuk? Mestilah kena ada perancangan. Kan? Pembentukan bandar. Okay, itu C. Okay, D adalah apa D? D kita panggil sebagai pengkhususan pekerjaan. Okay, saya rasa adakah selaju? Kalau selaju saya ulang balik. Pengkhususan pekerjaan. Okay, jap saya ulang balik. Ada yang terlepas kan? Okay, yang pertama tadi. Okay, ni sekat sini ciri-ciri tamadun awal dunia. Yang pertama, pertanian dan perdagangan. Yang kedua, sistem pemerintahan. Yang ketiga, pembentukan bandar. Yang keempat, pengkhususan pekerjaan. Kat sini,
Manusia dah ada bidang-bidang dia yang tertentu. Kalau orang tu adalah pembuat gangsa besi, fokus dia lah, kan? Kalau orang tu adalah artisan, dia artisan. Kalau orang tu pedagang, kalau orang tu nelayan, dah ada pekerjaan dia. Takkanlah orang tu nelayan tiba-tiba bercucuk tanam. Manalah nak lari kan? Larilah bidang dia kan. So dia fokuskan bidang dia adalah bidang apa. Okay. Tiba-tiba kan, Sir mengajar sejarah. Tiba-tiba awak cakap, Sir, ajar saya pendidikan muzik. Manalah, saya tahu kan. Saya pun tak belajar benda tu. Ajar saya main piano. Saya pun tak tahu macam mana nak main piano. Okay. Alright. Kemudian apa lagi kita ada? Kita ada teknologi. So ada banyak teknologi zaman dulu. Dan sekali lagi saya nak bagi tahu, janganlah awak ingat teknologi je iPhone, iPad, kereta kan, Tesla semua kan, BMW, Mercedes. Bukanlah, teknologi zaman dulu adalah contoh roda, penggunaan roda. Roda juga dianggap sebagai teknologi. Kan, dengan adanya roda adalah kereta. Bolehlah buat kereta lembu ke kereta kuda kan, pada peringkat asal. Bolehlah buat kereta. Lepas tu adalah binatang binatang. Lembu misalnya. Bolehlah misalnya macam ni, misalnya contoh. Okey. Bolehlah dia pakai contoh saya bagi contoh. Kereta lembu ataupun kereta kerbau ke apa kan. Sebabkan ada teknologi roda. Jadi ini dianggap sebagai satu teknologi. Dan even sampai hari ni, mana kereta canggih macam mana pun mesti menggunakan tayar. Yang mana pada asalnya adalah roda. Walau nampak tak sumbangan zaman dulu sampailah ke masa kini. Dan pada peringkat asalnya adalah diorang buat kereta kuda, tamadun Mesopotamia, untuk pergi berperang. Lama kelamaan berubah daripada zaman ke zaman jadilah kereta. Okey? Itu adalah contoh. Comelnya lembu saya. Comel kan? Biasalah. Comel-comel lembu saya. Okey, kemudian selain daripada teknologi kita ada apa? Organisasi sosial. Klik kat situ. Organisasi sosial. Okey. Organisasi sosial ni apa? Organisasi sosial ni boleh katakan adalah hierarki masyarakat ataupun sistem susun lapis masyarakat. Misalnya gambar kat bawah ni, nampak tak? Yang ni. Ni dianggap sebagai organisasi sosial lah. Kita ada pemimpin paling atas, sampailah rakyat, sampailah golongan paling bawah. Okey? Maksudnya dia ada lapisan dalam masyarakat tu. Okey. Alright, selain daripada tu apa lagi? Selain daripada organisasi sosial dan juga teknologi, kita ada juga agama dan kepercayaan. So zaman dulu pun ada agama mereka. Okey, agama apa se? Macam-macam agama lah ada. Bergantung kepada kawasan. Okey. Siap. Alright, and then selain daripada agama dan kepercayaan, awak tulis tulisan dan penyimpanan rekod. Tulisan dan penyimpanan rekod. Okey. Agama dan kepercayaan, tulisan dan penyimpanan rekod. Okay, the last one, yang terakhir. Yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah kesenian dan kesusasteraan. Okay, ni saya nak bezakan. Kesenian dan kesusasteraan. Okay, ada yang tanya, Sir, apa beza kesenian dan kesusasteraan dengan tulisan dan penyimpanan rekod? Okay, zaman prasejarah ada tak sistem tulisan? Dah ada ke sistem tulisan? Tak ada. Tulisan bermula apabila adanya tamadun. Bila tamadun terbentuk, baru ada tulisan dan penyimpanan rekod. Dan awak bayangkan, zaman dulu lagi, mereka dah ada sistem tulisan. Zaman tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Huanghe, tamadun Indus, dah ada tulisan dan mereka menyimpan rekod-rekod pemerintahan tu. Sistem pencukaian dan sebagainya, mereka simpan. Mereka ada rekod tahunan. Bukan kita je ada. Okay. Diorang ada lah laporan mesyuarat tahunan, agenda diorang semua. Okay. Kemudian kesenian ni dia lebih kepada pernah tengok tembikar? Pernah tengok tembikar? So zaman dulu kan diorang ada tembikar kan. Tu tembikar ni dia adalah kesenian mereka. Okay. Mereka punya hasil seni mereka. Okay, jadi berbeza lah, nampak tak? Dua benda yang berbeza. Tak sama Alright. Okay, setakat ni dapat saya ulang sekali lagi. Okay, pertanian dan perdagangan, sistem pemerintahan, pembentukan bandar, pengkhususan pekerjaan, teknologi, organisasi sosial, agama dan kepercayaan, tulisan dan penyimpanan rekod, serta kesenian dan kesusasteraan. Siapa-siapa nak screenshot, okay, dipersilakan. Kita lembu pun ada.
Okey dah. Tepi sir. Hai, sir pula. Sir yang kena tepi Sanggup awak mengetepikan sir? Hai, berani mengetepikan sir? Okey, selesai kat sini. Okey, so nampak sedikit perbezaan dia kan? Okey, so nak pergi, okey, turun bawah lagi. Kita habiskan yang ni dulu. Okey, turun bawah lagi. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, kita tengok. Okey, sama juga. Ni pun macam yang soalan yang pertama tadi. Okey, selalunya saya nampak kalau soalan tu dia dah bagi ayat ni, biasanya soalan macam ni pun selalu juga keluar untuk form 1 lah especially. Okey. Salah satu ciri tamadun awal dunia ialah sistem pemerintahan. Dia kata kan, salah satu tamadun awal dunia ialah sistem pemerintahan. Okey, siapa yang menjadi pemerintah? Kita panggil sebagai raja. Okey, kalau dia adalah kumpulan, raja dengan siapa? Yes, kita akan panggil dia raja juga, tapi kerajaan. Tulis kerajaan. Mesti ramai yang tak perasan. Awak perasan tak? Kalau awak buang ke dengan an tu, tinggal apa? Apa kata dasar bagi kerajaan? Raja. Perasan tak? Awak perasan tak ni? Apa kata dasar dia? Raja. So sebenarnya kerajaan tu dia bermula daripada raja lah juga. Kerajaan. Kerajaan telah dibentuk untuk mengurus pemerintahan kota yang berkembang pesat kesan daripada pembentukan apa? Pembentukan apa yang ada yang ramai-ramai duduk tu? Apa dia? Bandar. Good, bagus. Okey, bandar. Ataupun orang cakap kota pun diterima. Kerajaan akan mentadbir bandar lah. Okey. Pada peringkat awal, pemerintahan negara kota diketuai oleh siapa? Siapa yang memerintah dulu? Dekat bandar ataupun kota ni, siapa yang akan memerintah? Dulu. Sebelum raja memerintah zaman dulu. Firaun, Perdana Menteri. Bukan. Yes, good, betul. Ada yang bagi jawapan yang betul. Okey. Arman. Okey. Dia kata pendeta sir. Betul. Pendeta yang memerintah. Pendeta ni golongan apa? Golongan yang tahu pengetahuan agama ke yang tak tahu agama? Golongan yang beragama lah. Tetapi kemudiannya bila ada ketirisan yang berlaku, ada penyelewengan, okey, siapa yang mengambil alih tampuk kepimpinan? Raja mula mengambil alih. Raja. Okey, mengambil alih peranan sebagai pemerintah. Okey. Raja telah dibantu oleh pegawai daripada golongan siapa yang kaya ni? Tuan tanah, pemilik tanah, golongan yang sangat-sangat kaya ni. Kita panggil orang apa ni? Bangsawan. Okey, golongan bangsawan. Jangan tak yang bukan-bukan Golongan bangsawan. Okey. Dan pendeta memerintah negara kota. Pendeta juga diletakkan di bawah raja. Maksudnya raja kat atas, bangsawan, pendeta pun tetap ada. Sebab apa? Pendeta ni adalah golongan agama. Agama sangat-sangat penting dalam sesuatu tamadun. Okey. Memerintah negara kota. Selain itu, bagi melicinkan urusan negara, nak sistematikkan lagi, apa yang dilakukan adalah mereka membuat apa? Telah dibentuk. Apa yang telah dibentuk? Undang-undang telah dibentuk. Penting tak undang-undang ni, guys? Penting tak undang-undang ni? Undang-undang sangat penting. Bayangkan kita hidup ada undang-undang pun dah banyak dah orang langgar undang-undang kan. Membunuh, merompak, mencuri dan sebagainya. Bayangkan kehidupan yang tiada undang-undang. Macam mana tu? Kalau tak ada undang-undang apa jadi yang kita ni? Lagilah teruk kan. Jadi undang-undang sangat penting. Kalau tak ada undang-undang ni bahayalah. That's why hari ni awak tengok kan, kita punya Parlimen Malaysia kan, kita punya Perdana Menteri berbahas semua tu. Siapa mereka tu? Kan? Parlimen tu dia punya tujuan dia, fungsi dia adalah untuk membentuk undang-undang. Okey. Sila tu Malaysia. Okey, setakat ni semua orang jelas kat sini? Jelas kat sini? Firaun tu raja ke sir? Okey, kejap lagi saya cerita. Nak cerita tentang Firaun ni kita kena turun bawah. Ramai dah yang tak sabar nak tanya Firaun ni kan. Kenal ke Firaun ni siapa? Firaun tak kenal, Firdaus kenal. Allah. Firdaus tu sir. Firdaus tu sir. Sama kan sir dengan Firaun Berani berani Tak ada lagi dekat FC Plus, Sir Firdaus je yang ada. Belum ada lagi. Sir Firaun tak ada Jangan pandai-pandai. Okey, menurut untuk Firdaus. Rismah tu cerita tu.
Okey, lengkapkan piramid berikut mengikut susun lapis masyarakat dalam tamadun Mesir Purba. Piramid, apa itu piramid? Piramid tu bentuk segitiga je. Bentuk kalau macam tu, bentuk dia macam ni, kita panggil piramid. Bukan nasi lemak Kan piramid kan bentuk dia macam tu. Mana gambar tadi? Tak gambar piramid. Mana tak gambar, hilang. Piramid, tak apalah. Ni lah, macam ni lah. Lebih kurang lah macam tu. Lebih kurang lah. Tapi tu bukan piramid tu. Okey, kita tengok Okey, ni adalah pemerintahan dekat Mesir Purba. Okey, Mesir Purba adalah salah satu bahagian yang awak dah belajar dah dekat dalam bab 5. Okey. Yang berada di tampuk kepimpinan yang paling tinggi, bagi tahu saya siapa? Siapa yang paling tinggi? Firaun. Firdaus, Firaun Firaun. Firaun. Okey, Firaun ni nama orang ke siapa sebenarnya ni? Dengar cerita tentang Nabi Musa kan, sejarah sirah Nabi Musa alaihissalam. Dikejar oleh Firaun dan sebagainya kan. Okey. Firaun ini samalah juga dengan raja. Tu dia kat atas tu. Firaun tu stand for raja. Samalah juga dengan sultan. Okey. Yang mana Firaun ini adalah Firaun ke sultan ke apa ke, ini semua adalah pemerintah. Dah faham dah. Cuma Firaun ni dia adalah satu istilah gelaran yang digunakan di Mesir. Orang Mesir je guna. Orang Mesir je guna. Mesir Purba zaman dulu. So adalah ramailah yang Firaun zaman Nabi Musa AS adalah Firaun Ramses II. Firaun itulah Firaun yang paling kejam. Ada tak Firaun yang baik? Ada je sebelum-sebelum tu. Okey. Pemimpin raja ni dia ada pemimpin yang bagus, ada pemimpin yang tak bagus. Raja pula apa se? Raja pula dia berasal daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit. Sebab itulah dulu kita dengar, nanti awak akan belajar tingkatan 2 nanti. Maharaja Darbar Raja, Raja Diraja, Raja segala raja. Maharaja tu apa se? Raja tu apa, sama je. Raja juga gelaran sahaja. Yang hari ni masih lagi digunakan di negeri Perlis. Okey, Sultan pula macam mana? Sultan ni dia bukan bahasa Arab ramai yang salah faham. Sultan ini adalah daripada bahasa Parsi. Okey, bahasa Parsi. Yang sama juga merujuk kepada pemimpin, pemerintah. Okey, nanti adalah akan dengar lah kan. Kesultanan Delhi kan, pernah dengar kan? Kesultanan Melayu Melaka, bab 5 tingkatan 2. Okey, selesai Firaun jelas, saya rasa semua orang dapat. Okey, yang peringkat yang kedua di bawah Firaun, siapa bawah Firaun ni? Bawah Firaun ni ada 2 orang siapa ni? Okey, yang ini senang awak tulis. Ini adalah kita boleh katakan wazir. Wazir tu macam golongan-golongan besar lah, golongan-golongan yang duduk macam orang istana lah. Okey. Pegawai kanan pun diterima kalau awak cakap pegawai kanan kan. Pegawai kanan, ataupun awak nak cakap golongan agama, pendeta kan, golongan agama, dan bangsawan. Semua ni diterima. Semua ni diterima. Semua jawapan ini diterima. Wazir, pegawai kanan, golongan agama, pendeta, bangsawan diterima. Kena tulis semua ke se? Ikutlah kan. Tapi cadangan se tulis bangsawan pun dah cukup dah. Senang nak ingat. Okey, di peringkat yang ketiga. Siapa ni? Yang juga diangkat. Okey, golongan penulis. Boleh tulis golongan penulis. Penulis. Penulis dan penyalin. Zaman dulu orang yang ada ilmu, penulis penyalin macam awak kan, tulis salin kan. Diangkat tau dekat Mesir. So dahsyat tak orang yang belajar ni, orang yang ada pendidikan ilmu ni. Penting orang dekat Mesir ni dia penting. Siapa yang ada ilmu dia akan naik taraf hidup dia. Wazir tu apa se? Wazir tu orang-orang yang bersama-sama dengan Firaun di peringkat istana. Macam ulu balang istana lah. Pembesar lah, pembesar. Wazir tu pembesar. Okey, kemudian adalah apa? Kemudian kita panggil juga sebagai golongan-golongan yang potong lah, yang ukir lah, apa semua ni kita panggil sebagai artisan. Ataupun awak boleh kata karyawan. Tapi paling kena adalah artisan lah.
Okay, macam jurutera. That's why awak tengok dekat Mesir betapa dahsyatnya piramid. Even sampai hari ni pun kita tahu mana asal usul dia kan. Even jurutera, engineer, arkitek hari ni pun tak tahu kan. Okay, kemudian adalah golongan-golongan apa ni? Petani dan buruh. Buruh tu pekerja petani dan buruh. And the last one yang paling bawah, golongan yang paling bawah ni, golongan apa ni? Hamba. Okay, golongan hamba. Okay, dapat? Yang pertama Firaun, kemudian kita ada bangsawan, wazir semua ni. Okay, penulis dan penyalin, artisan, karyawan, petani dan juga hamba. Okay, setakat ni dapat? Okay, siapa-siapa yang nak screenshot yang last tu hamba, saya rasa tak ada masalah yang bawah tu. Awak screenshot dah ni. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sekali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, maka dengan itu berakhirlah seminar ilmu free kita. Sekejap je kan, 1 jam kan. Saya rasa lepas ni kita buat 5 jam lah sampai pukul 4 pagi lah kita buat Okay, and then saya nak bagi tahu juga kejap lagi kita akan ada lagi satu lagi seminar ilmu free untuk geografi. Apa IGSA? Alamak. IGSA adalah Firdaus Noh X. Ada yang baru join tak tahu Okay, Firdaus Noh X. So kan rempit sikit so ada X lah kat belakang tu. Okay, sebab nama Firdaus Noh tu dah ada orang guna. Okay. So apa-apa kalau persoalan ke apa ke boleh tanya saya, dan juga saya nak jumpa awak semua dalam seminar ilmu fiqh kejap lagi, dan juga kita akan kembali semula kepada normal class pada tahun 2023, sesi 2023, dan saya berharap sangat-sangat nak jumpa semua pasien-pasien form 1. Alright, so jangan lupa register untuk MC Plus akan datang nanti, dan juga mengikuti perkembangan di igfcplus.my. Okay, jadi itu saja daripada saya. Saya rasa dah tak ada apa dah. Last adalah kita posing tak gambar sikit. Lepas tu kita jumpa dalam kelas geografi pukul 4.30 nanti. Okay, cepat jom tak gambar. Sesi bergambar. Okay tak? Hello tak saya ni? Okay. Alright, 1, 2, 3. Siapa nak screenshot ni? Dah. Mana saya nak tahu dah screenshot ke belum? Okay, alright. Ni. Awak kan suka macam ni trend Gen Z betul. Okay, so kita jumpa kejap lagi. Take care guys, jaga diri, dan juga see you guys in the next seminar ilmu free session for geography pula. Okay, bye bye semua. Ask all to unmute. Bye bye semua pasien-pasien form 1. Bye bye. Bye, sir. Jumpa kita juga. Bye, sir. Tidur. Oh. Ni apa ni? Baca apa? Okay. Nice. Tak tahu lah tu. Okay, bye.